Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu saya lagi, Cikgu SR. Jadi hari ini Cikgu nak kongsikan dengan semua teknik-teknik bagi memasukkan peribahasa dalam karangan. Jadi kalau dah bersedia, mari sama-sama kita saksikan. Jadi murid-murid, cikgu nak kongsikan dengan murid-murid 3 peribahasa yang boleh kita masukkan apabila menulis penutupan karangan. Peribahasa yang cikgu masukkan ialah yang pertama, bagai aur dengan tebing. Mungkin murid-murid pernah dengar bagai aur dengan tebing. Maksudnya kita bekerjasama ataupun tolong-menolong antara satu sama lain. Cikgu cuma nak kongsikan, aur tu apa, tahu tak aur tu apa? Ramai orang ingat aur tu adalah air kat sungai macam tu kan? Bukan. Aur ni merupakan pokok buluh. Yang mana berada pada tebing. Kenapa dikata tolong-menolong atau kerjasama? Sebab aur perlukan tebing untuk hidup. Maknanya tanah lah. Tebing tu tanah lah, kat tepi tebing tu tanah. Sebab tanpa tanah macam mana aur nak hidup? Ataupun pokok buluh tadi. Manakala tebing pula perlukan akar pokok buluh tadi untuk terus bertahan. Kalau tak, tanpa akar tanah tu akan runtuh. Sebab tu kita panggil bagi aur dengan tebing tu bekerja sama ataupun tolong-menolong antara satu sama lain. Peribahasa yang seterusnya pula ialah bersatu. Kita teguh. Bercerai. Kita roboh. Ini saya tak perlu ulas lah. Bersatu padu. Dan peribahasa yang terakhir ialah bagai menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Mendalam maksud dia. Maksudnya ialah kita kalau buat satu kerja tu buat dengan teliti ataupun berhati-hati. Sebab tu dia kata bayangkan punya teliti tu rambut tak putus, tepung tu tak berselerak. Gitu. Jadi sekarang ni cikgu teruskanlah perkongsian bagaimana kita nak gunakan peribahasa tersebut dalam penutupan. Jadi kalau tengok contoh yang pertama, cikgu letak, saya berharap agar semua pihak bekerjasama. Pasal tak cikgu buat tempat kosong tu terpulang pada murid-murid untuk tambah ikut konteks ayat karangan lah. Contoh kalau karangan tu pasal COVID lagi, contohnya saya berharap agar semua pihak bekerjasama mematuhi SOP ke, ataupun bekerjasama kata duduk di rumah ke, ataupun bekerjasama mengikuti arahan kerajaan. Bagai aur dengan tebing. Boleh terus titik, ataupun kalau pelajar ada idea lagi nak ulas, boleh tambah di belakang tu lah. Mana cikgu dah letak dekat situ tempat kosong. Contoh nak buat yang tambah lagi, saya berharap agar semua pihak bekerjasama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagai aur dengan tebing. Agar negara kita boleh terhindar daripada COVID ke, negara kita dapat menangani COVID ke, terpulang. Macam tu cara masuk dia. Seterusnya cikgu pergi kepada peribahasa. Kesimpulannya, ni pada ayat penutupan. Kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu dan bersinergi. Bersinergi tu apa cikgu? Bersinergi tu maksudnya bekerjasama. Semua pihak perlu berganding bahu dan bersinergi. Kita tempat kosong tu macam masalah. Letak apa-apa ikut konteks soalan. Kalau soalan ni pasal COVID lagi, bersinergi menangani COVID. Dah cukup. Kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Macam ni cara yang sebenarnya lebih elok ataupun molek untuk kita masukkan peribahasa. Bukannya kita buat contoh yang biasa pelajar-pelajar buat. Kita mesti sama-sama menangani COVID. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kalau ikut konteks tu betul, saya tak kata salah. Cuma untuk lebih sesuai dan juga lebih elok ayatnya, kita tambahlah sedikit perkataan supaya lebih jelas maksud peribahasa tu tergambar dalam karangan yang kita tulis. Kita pergi kepada contoh yang terakhir. Saya mencadangkan, ini cadangan macam biasa siapa yang dapat tengok video saya teknik buat penutupan wajib ada cadangan ada harapan. Ini cadangan. Saya mencadangkan pihak terpulanglah nak letak pihak apa, ibu apa ke, pihak kerajaan ke, masyarakat ke, terpulang. Nyatakan ikut konteks soalan tu. Contohnya saya mencadangkan pihak kerajaan melaksanakan, contohnya kan kerajaan buat apa? Perintah kawalan pergerakan. Contoh melaksanakan perintah kawalan pergerakan dengan teliti ataupun dengan lebih teliti. Bagai menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Nak titik terus pun boleh. Kalau rasa macam banyak idea lagi boleh tambah. Agar negara kita bebas daripada COVID. Contohlah. Maknanya sekarang ni murid-murid boleh perbagaikan. Mana yang saya ajar ni tiga-tiga tadi asas je. Asas maksudnya yang paling mudah untuk kita masukkan. Bila murid-murid dah pakar, buatlah cara murid sendiri. Maknanya ubah-ubah, tak ada masalah. Macam biasa saya ada bonus untuk semua.
Saya berharap agar semua pihak segera, contohnya menangani COVID ke, segera kalau benda-benda contohlah keluar soalan yang macam positif, kan contohnya amalan kejiranan ke, bergotong royong ke, kita boleh tak? Saya berharap agar semua pihak segera mengamalkan amalan bergotong royong, segera mengamalkan apa lagi, benda-benda positif, kerana bertangguh itu bercuri masa. Yang ni kita masukkan kata-kata hikmat lah. Kalau contohnya murid susah nak ingat peribahasa, boleh guna yang mudah ni. Kata-kata hikmat ni, bertangguh itu pencuri masa. Dah senang bukan? Jadi itu saja perkongsian saya, semoga bermanfaat. Sekian saja perkongsian saya mengenai teknik-teknik memasukkan peribahasa dalam karangan. Kalau pelajar-pelajar nak cuba menggunakan teknik peribahasa di atas, menggunakan contoh yang saya bagi, boleh letakkan di ruangan komen. InsyaAllah jika ada masa saya akan cuba mengulas contoh jawapan pelajar. Dan saya memang sangat menggalakkan pelajar-pelajar untuk cuba sahaja. Jangan takut, cuba sahaja menggunakan peribahasa yang telah dikongsikan. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk membaiki dan menunjukkan jalan lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Ingat Cikgu SR. Jangan lupa subscribe supaya anda semua lebih mudah untuk melihat video-video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.